إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإخوان من الأنبياء والمرسلين والملائكة والمقربين أولياء الله الصالحين والعلماء العاملين ولمشايخنا ولوالدينا وخصوصا من صاحب هذا الكتاب لهم منا جميعا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها على الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمين. أما بعد. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi peluang kepada kita untuk bernafas di atas muka buminya, dan marilah sama-sama kita bersyukur juga atas kurniaannya untuk kerana dipilih untuk sama-sama kita bermuzakarah dalam kitab Al-Azkar min kalami Sayyidil Abrar al-musamma Hilyat al-Abrar wa Syi'ar al-Akhyar fi talkhis ad-da'awat wal azkar al-mustahabbah fi al-lail wal nahar, karangan al-Imam al-Alamah al-Mujtahid Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Syafi'i rahimahullah ta'ala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulum masyayikhihi wa masyayikhina fid darain amin. Baik, hari ini kita sambung pada majlis yang ke 72 kita, iaitu pada bab ma yuqra'u 'ala al-ma'tuh wal maldugh. Apa yang dibaca kepada orang yang ma'tuh. Ma'tuh ni maksud dia lebih kurang macam orang yang tak berapa nak betul, yang macam orang gila, dia macam meracau, kena sampuk dan seumpamanya lah, ma'tuh. Tapi yang lebih khusus kepada orang yang majnun, orang gila, dan ni tak betul akalnya. Wal maldugh, dan orang yang disengat, binatang berbisa ataupun dipatuk, dan yang seumpama dengannya. Baik. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala انطلق نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها. Riwayat daripada Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim daripada Sayyidina Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, intalaqa nafarun min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi safratin safaruha, yani telah bertolak sekumpulan nafar. Nafar ni sekumpulan
manusia terdiri daripada nafar ni lebih kurang dalam 3 ke hingga 10 orang. 3 ke hingga 10 orang nafar min ashabi Rasulullah, daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safratin, pada satu permusafiran. Tidak disebutkan tujuan utama, bukan sama ada untuk berperang ataupun untuk berdakwah dan sebagainya. Ini tidak disebut secara khusus. Yang ini Nabi telah mengutuskan mereka untuk bermusafir atas tujuan tertentu lah, tak disebutkan di sini. Hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab, sehinggalah mereka nazalu, yakni mereka tiba di satu tempat hayy, satu perkampungan hayy min ahya'il Arab, daripada perkampungan Arab, yakni Arab Badawi. Fastadafuhum, dan para sahabat ni telah meminta kepada penduduk kampung tersebut untuk bermalam, untuk tumpang sekejap, untuk tidur dan makan dan seumpamanya. Fa'abau an yudayyifuhum, dan penduduk kampung tersebut, penduduk di situ, abau, mereka ni enggan, tak nak terima kedatangan para sahabat tersebut. Ini tidak menerima sebagai tetamu, disebabkan sombong, ego dan seumpamanya. Faludira sayyidu zalikal hayy, dan takdir Allah Ta'ala, secara kebetulan pada waktu tersebut ketua mereka, penghulu kampung tersebut disengat oleh binatang berbisa. Kalau waktu tersebut lebih ma'ruf dengan disengat oleh Aqrab, iaitu kalajengking. Kalajengking telah menyengat ketua mereka. Fasa'u lahu bikulli syai'in, dan penduduk kampung tersebut telah berusaha mencari pelbagai ubat untuk mengubat ketua mereka. Cari macam-macam ubat. La yanfa'uhu syai'un, tapi satu ubat pun tak memberi manfaat kepada, tak boleh mengubati apa ketua mereka tersebut. Faqala ba'dhum, dan seseorang daripada mereka telah berkata, "Lau ataitum haula'ir rahta allazina zalu," kalaulah kamu pergi berjumpa dengan sekumpulan orang tersebut, yakni para sahabat tersebut. Ar-rahta ni sekumpulan juga, tapi kumpulan yang terdiri daripada 10 orang ke atas. Kemungkinan yang bertolak tu ataupun yang datang, yang berkumpul dengan para sahabat tersebut dah semakin ramai. Dikatakan lebih kurang dalam 30 orang. 30 orang di kalangan para sahabat. La ataitum haula'ir rahqa allazina zalu, sekiranya kamu mendatangi kumpulan orang yang bermusafir tersebut, la'allahum an yakuna indahum ba'du syai'in, moga-moga mereka ada sesuatu yang boleh mengubati ketua kita. Fa'atahum faqalu ya ayyuhar rahbu, kemudian mereka pun pergilah jumpa para sahabat tersebut. Inna sayyidana ludir, bahawa sesungguhnya ketua kami telah disengat oleh binatang berbisa. Wa sa'aina lahu bi kulli syai'in, dan kami telah pun cari bermacam-macam ubat. La yanfa'u, tak ada satu pun yang boleh memberi manfaat, yang ini tidak boleh mengubatinya, tak boleh memberi kesembuhan kepadanya. Fa hal 'inda ahadin minkum min syai', adakah ada seseorang daripada kalian yang boleh merawat ketua kami? Qala ba'dhum inni wallahi la arqi, kemudian salah seorang daripada sahabat bangun mengatakan, wallahi inni wallahi la arqi, sungguhnya demi Allah saya akan menjampinya. Walakin wallahi laqad istadafnakum falam tudayyifuna,
Akan tetapi demi Allah kami minta untuk bertamu di dengan kamu. Falam tudayifuna, tapi kamu tak bagi kami tumpang. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Aku takkan menjampi ketua kamu tersebut sehinggalah kamu memberi kami akan satu upah. Yakni seolah-olah nak mengugut kepada penduduk kampung tersebut. Sebab kami dah minta nak bertamu di kampung kamu, tapi kamu enggan. Aku takkan menjampi, takkan merawat ketua kamu melainkan kamu akan memberi upah, janji untuk memberi upah kepada kami. Sebab zaman dulu apabila bermusafir di padang pasir, tak ada hotel, tak ada tempat untuk berehat dan seumpamanya, apabila seorang tetamu minta untuk bertamu, hukum dia wajib untuk tuan rumah untuk menerima tetamu tersebut. Kalau dia tak nak terima, tetamu tersebut boleh merampas makanan untuk dimakan dan seumpamanya. Itu pada zaman dulu. Tapi dah sekarang dah ada tempat berehat, ada tempat hotel dan sebagainya. Itu hukum wajib tersebut telah diangkat. Baik. Fama ana biraqin lakum hatta taj'alu lana ju'lan. Aku takkan menjampi, aku takkan merawat ketua kamu, melainkan kamu akan menjanji untuk memberi kami akan satu upah. Fasalahuhum ala qati'in minal ghanam. Kemudian setelah bincang-bincang, mereka bersetuju untuk memberi upah, memberi sekumpulan kambing ghanam. Fantalaqa yadfulu alaihi wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian setelah setuju untuk memberi upah tersebut, sahabat tersebut pergilah, pergi merawat, pergi kepada ketua tersebut. Yadfulu alaihi, kata ulama, yang sebetulnya boleh jadi kemungkinan dibaca Al-Fatihah dulu. Sahabat tersebut membaca Al-Fatihah, kemudian baru dia yadful, baru dia tiup kepada ketua tersebut. Kalau kita baca secara literalnya, fantalaqa yadfulu alaihi, dia pergi jumpa, kemudian dia hembus ataupun dia tiup, dia ludah. Maksud dia yadful ni meludah tanpa mengeluarkan air liur. Itu ludah, meniup dengan sedikit, tanpa mengeluarkan air liur yang banyak. Wa yaqra, kata ulama, yadful ni ini membaca Al-Fatihah, kemudian baru ditiup, disebabkan air liur yang sedikit tersebut telah bercampur dengan ayat Al-Quran, iaitu Al-Fatihah, surah Al-Fatihah tersebut. Wa yaqra alhamdulillahi rabbil alamin, ini membaca Al-Fatihah secara keseluruhannya lah, tapi perawi meriwayatkan secara ringkas, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian faka'annama nusyita min aqalin, setelah selesai sahabat tersebut menjampi dan meniup kepada ketua tersebut, nusyita min aqal, terus kata ketua tersebut cergah min aqalin. Fantalaqa Fantalaqa yamshi wa ma bihi qalabatun. Masa dia sakit tersebut terbaring. Kemudian fantalaqa yamshi, setelah selesai dijampi tersebut, dia terus bangun dan terus berjalan. Wa ma bihi qalabatun, seolah-olah dia tidak ada, langsung tak sakit. Itu keberkatan setelah jampi daripada bacaan Al-Fatihah tersebut. Fa'awfawhum ju'lahum alladhi salahuhum alaihi. Kemudian penduduk kampung tersebut menunaikan janji mereka dengan memberi upah, iaitu memberi sekumpulan beberapa ekor kambing. Kata
dikatakan mereka memberi sebanyak 30 ekor kambing, itu sebanyak bilangan orang, iaitu para sahabat yang ni 30 orang tersebut. Fa'awfahum ju'lahum alladhi salahuhum alaihi wa qala ba'dhum iqsimu. Kemudian kata sebahagian daripada beberapa orang daripada sahabat, iqsimu, bahagikanlah. Faqala, yani bahagikanlah kambing-kambing tersebut. Faqala alladhi raqa la taf'alu hatta na'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana. Kemudian orang yang jampi tersebut, orang sahabat yang tanggungjawab menjampi ketua tersebut, dia kata la taf'alu, jangan buat lagi, sabar Ustaz, hatta na'tiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fanadhkura lahu alladhi kana, sehinggalah kita mendatangi, sampai jumpa dengan Nabi dan kita cerita apa yang kita telah berlaku tadi. Fananzur alladhi ya'muruna, dan kita tunggu tengok apa yang Nabi nak perintahkan kepada kita. Faqadimu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadhakaru lahu. Kemudian mereka sampai di Madinah dan jumpa Nabi dan menceritakan apa yang telah berlaku tersebut. Faqala wa ma yudrika annaha ruqyah. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, macam mana kamu tahu annaha ruqyah, yakni surah Al-Fatihah tersebut boleh dijadikan sebagai ruqyah, sebagai jampi. Summa qala qad asabtum. Kemudian Nabi kata lagi, qad asabtum, apa yang kamu buat tersebut, yakni membaca Al-Fatihah dan menjampi ketua tersebut, asabtum, kamu betul apa yang kamu buat tersebut. Iqsimu wadribu li ma'akum sahman, bahagikanlah upah daripada jampi tersebut, yakni kambing tersebut. Wadribu li ma'akum sahman, dan bagilah sikit, wadribu li ma'akum sahman, bagilah sikit kepada aku kambing tersebut. Seolah-olah Nabi, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menenangkan perasaan para sahabat, seolah-olah para sahabat tersebut risau apa yang mereka lakukan tu tak betul. Tapi Nabi kata, bagilah sikit kat aku kambing tersebut. Seolah-olah Nabi kata, betul lah apa yang aku buat tersebut. Wadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa. Yani Nabi setuju dengan apa yang mereka lakukan, yani dengan menjadikan surah Al-Fatihah ni sebagai jampi. Hadza lafzu riwayat al-Bukhari wa hiya atammu riwayat. Ini lafaz yang kita baca tadi adalah riwayat daripada Imam Bukhari, wa hiya atammu riwayat. Ini riwayat yang paling lengkap. Baik. Okey, jelas. Ini para sahabat telah menjadikan surah Al-Fatihah sebagai jampi kepada sakit, yakni sakit disebabkan sengatan binatang berbisa. Wa fi riwayatin faja'ala yaqra'u ummal Qur'an wa yajma'u buzaqatu wa yadfulu fabara ar-rajul. Dalam riwayat yang lain berkenaan dengan faja'ala yaqra'u ummul Qur'an, iaitu para sahabat tersebut, sahabat yang menjampi tersebut membaca Ummul Quran, yakni Al-Fatihah, wa yajma'u buzaqahu wa yadful, dia berkumpul, membaca Al-Fatihah dan meludah secara tanpa menggunakan air liur. Fabara'ar rajul, dan lelaki tersebut, yakni ketua mereka tersebut, bara', yakni sembuh daripada penyakit. Riwayat tersebut daripada Sahih Muslim. Wa fi riwayatin fa amara lahu bi salasina syatan. Dalam riwayat mengatakan bi salasina syatan, yakni 30 ekor kambing. Kalau kita baca tadi, yang sepatutnya orang yang berhak menerima upah tersebut, orang yang menjampi tersebutlah. Ini dia yang sepatutnya berhak untuk mendapat upah tersebut. Tapi disebabkan tawadhu'nya, dia kata tunggu sekejap sehingga kita bertemu dan bercerita tentang apa yang telah kita lakukan. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata, bahagikanlah upah tersebut, hadiah tersebut, itu untuk memberi ketenangan kepada para sahabat yang lain.
Qultu qawluhu wa ma bihi qalbatun wa hiya bi fathil qaf wal lam wal ba wal al muwahhadah ay waja'. Qalbah ni maksudnya waja', yakni sakit. Baik, seterusnya qala wa rawayna fi kitab Ibn Sunni an Abdurrahman ibn Abi Layla an rajulin an abihi qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أخي وجع. Baik. Riwayat daripada kitab Ibn Sunni daripada Abdurrahman ibn Abi Layla daripada seorang lelaki yang tidak disebutkan namanya secara khusus, an abihi, juga tak disebutkan nama sahabat tersebut, radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW faqala, dan dia berkata, inna akhi waji'un, bahawa sesungguhnya saudaraku, tak kira sama ada abang ke atau adik dia ataupun saudara dia yang lain, waji'un, telah sakit. Faqala wa ma waja'u akhika, kemudian Nabi tanya lagi, apa penyakit saudara kamu tersebut? Qala bihi lamam, lelaki tersebut mengatakan lamam, dia punya saudara dia sebut di apa, kena penyakit lamam. Lamam ni macam gila juga, gila, macam dia meracau-racau. Qala fab'ath bihi ilayya, kemudian Nabi kata, bawa dia mai jumpa aku. Faja'a fajalasa baina yadayhi, kemudian telah dibawa lelaki tersebut, lelaki yang sakit tersebut, iaitu sakit kata apa, macam meracau, sakit gila lah, yang tak betul akal dia. Fa qara'a alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bila duduk depan Nabi, Nabi baca Fatihatul Kitab, Nabi baca di depan orang yang gila tersebut, yang tak betul akal dia tersebut, membaca surah Al-Fatihah. Kemudian setelah selesai membaca Al-Fatihah, Nabi baca arba'a ayat min awwal suratul Quran, 4 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah, wa ayatain min wasatiha, dan setelah baca 4 ayat yang pertama daripada surah Al-Baqarah tersebut, Nabi sambung baca 2 ayat di pertengahan surah Al-Baqarah, iaitu wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ard, yakni ayat 163 dan ayat 164 daripada surah Al-Baqarah. Nah, ini inna fi khalqis samawati wal ard sehingga ke akhir ayat 164 tersebut, hatta faragha min al-ayah, yakni sehingga selesai daripada ayat, yakni wa ayat al-kursi. Kemudian setelah selesai ayat tersebut, Nabi sambung baca ayat Al-Kursi. Kemudian selesai baca ayat Al-Kursi, Nabi baca wa salasa ayat min akhir surah Al-Baqarah, 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah, iaitu bermula daripada lillahi ma fis samawati wal ard sehinggalah ke akhir ayat surah Al-Baqarah tersebut. Wa ayatan min awal surati Ali Imran, dan sepotong ayat daripada surah Ali Imran, iaitu syahidallahu annahu la ilaha illahu sehinggalah ke akhir ayat, iaitu ayat yang ke-18, ayat 18 surah Ali Imran. Wa ayatan min surah Al-A'raf, dan sepotong ayat daripada surah surah Al-A'raf, iaitu inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard sehingga ke akhir ayat, iaitu surah ayat yang ke-54, surah Al-A'raf. Wa ayatan min suratil mu'minin, dan sepotong ayat daripada surah Al-Mu'minin, iaitu fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim, iaitu ayat yang ke-116 surah Al-Mu'minin. Wa ayatan min suratil jin, dan sepotong ayat daripada surah Al-Jin, iaitu wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada, ayat yang ketiga surah Al-Jin. Wa 10 ayatin min suratis Saffat min awwaliha, dan 10 ayat
bermula daripada awalnya 10 ayat. Yang pertama daripada surah As-Saffat, wa salasan min akhir suratil Hashr, dan 3 ayat yang terakhir daripada surah Al-Hashr, iaitu surah ayat wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaib sehinggalah ke akhir surah Al-Hashr, ayat 22 sehingga ayat ke-24 surah Al-Hashr. Wa qul huwallahu ahad, kemudian Nabi sambung qul huwallahu ahad dan wal muawwidzatain, dan qul a'udzu birabbil falaq dan juga qul a'udzu birabbin nas. Ini Nabi menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai jampi kepada penyakit tersebut, penyakit meracau, sakit gila, tak betul akalnya, ini macam dungu, beban dan seumpamanya lah. Maktuh ni masuk semua tersebut, lembam dan sebagainya. Cuma dalam hadis ni tak disebutkan sama ada keadaan lelaki tersebut setelah dijampi. Tapi yang kita pasti apa yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW akan menyembuhkan apa yang dibaca. Dan ini dengan keberkatan baginda Nabi SAW dan juga keberkatan ayat Al-Quran itu sendiri. Boleh kita jadikan sebagai jampi kepada penyakit tersebut. Qultu qala ahlul lughah al-lamam tarafun minal junun yalumu bil insan wa ya'tarih. Kata Imam Nawawi, kata sebahagian kata ulama ahli lughah, ulama bahasa, yang kata maksud al-lamam tersebut tarafun minal junun, ini macam penyakit gila lah juga. Yalumu bil insan wa ya'tarih. Baik. Terus qala wa rawaina fi sunan Abi Daud bi isnadin sahih an Kharijah ibn Salt an ammihi qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa aslamtu thumma raja'tu. Riwayat daripada sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang sahih daripada Kharijah ibn Salt. Kharijah ibn Salt salah seorang daripada tabi'in. An ammihi, daripada bapa saudaranya. Kalau am ni dalam bahasa Arab, bapa saudara sebelah bapa, sebelah ayah. Kalau bapa saudara sebelah ibu dinamakan sebagai khalin, kha alif lam, khal. Kalau am, bapa saudara sebelah ayah. An ammihi, iaitu Ilaqah ibnu Sihar, sahabat. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa aslamtu thumma raja'tu. Bapa saudara tersebut, bapa saudara kepada Kharijah ibn Salt tersebut telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa aslamtu, dan dia jumpa Nabi dengan niat untuk memeluk Islam. Thumma raja'tu, ini setelah mana selesai bersyahadah dan belajar beberapa ayat. Thumma raja'tu, kemudian dia balik ke kampung dia. Famaratu ala qaumin indahum rajulun majnun musaqun bil hadid. Kemudian waktu dalam perjalanan pulang tersebut, dia melalui satu perkampungan, indahum rajulun majnun. Dia nampak seorang lelaki yang diikat dengan rantai. Majnun, dia gila lah, gila dan diikat dengan rantai. Faqala ahluhu inna huddisna anna sahibaka hadha qad jaa bi khairin. Kemudian salah seorang daripada penduduk kampung tersebut berkata kepada sahabat tersebut, sahabat dia iaitu yang Ilaqah bin Sihar tersebut, inna huddisna anna sahibaka hadha qad jaa bi khairin. Kami telah diberitahu anna sahibaka, bahawa teman kamu. Sahibah yang dimaksudkan di sini adalah baginda Nabi SAW. Setelah mana mereka tahu tentang pengislaman lelaki tersebut, mereka mengatakan anna sahibaka, bahawa teman kamu, iaitu baginda Nabi Muhammad SAW, hadza qad jaa bi khairin, dia datang dengan benda yang baik, bi khairin. Kata ulama, bi khairin ini dimaksudkan adalah dengan
Al-Quran dan zikrullah. Fahal 'indaka syai'un tudawihi, adakah kamu ada sesuatu yang boleh merawat lelaki gila tersebut? Faraqaituhu, kemudian dia terus menjampi lelaki tersebut bi Fatihatil Kitab, dengan membaca Al-Fatihah, surah Al-Fatihah. Fabara'a, dengan izin Allah Ta'ala, lelaki tersebut sembuh daripada penyakit dia. Dia tak meracau-racau dah. Fa'a'tawni mi'ata syatin, subhanallah, kemurahan penduduk kampung tersebut setelah mana lelaki gila tersebut sembuh daripada penyakit dia, mereka memberi upah dengan sebanyak 100 ekor kambing. Fa'ataitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu, kemudian sahabat tersebut dia pulang bertemu, dia patah balik. Saya dia nak balik tempat dia, tapi selama dia melakukan rawatan mencampi lelaki tersebut, dapat upah, dia patah balik ke Madinah, berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, dan dia menceritakan apa yang telah berlaku. Faqala hal illa hadha, kemudian Nabi tanya, hal illa hadha, yang maksud Nabi, kamu tak ada tak baca apakah selain daripada baca Fatihah tersebut sebagai jampi? Wa fi riwayatin hal qulta ghaira hadha, dalam riwayat yang lain, adakah kamu membaca selain daripada Al-Fatihah? Qultu la, sahabat tersebut kata, tak, saya hanya baca Al-Fatihah beberapa kali dan terus hembus kepada lelaki tersebut. Qala khuzha, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, khuzha, ambillah 100 ekor kambing tersebut. Yang maksudnya Nabi setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Wala amri laman akala bi ruqyatin batilin, maka sepanjang Nabi kata, memang ada orang yang makan hasil daripada ruqyah yang batil, ruqyah yang jampi yang dibaca dengan ayat-ayat yang kufur, jampi-jampi yang tak dibaca dengan ayat Al-Quran dan seumpamanya, itu jampi yang batil. Memang ada orang yang makan hasil daripada jampi-jampi tersebut. Laqad akalta bi ruqyati haqqin, bahkan kamu memakan hasil daripada jampi-jampi yang betul, yang hak. Saja Nabi setuju dengan apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut. Dan daripada hadis tersebut juga yang kita baca tadi, hadis yang pertama tadi, menunjukkan tentang adab para sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan bertanya, kalau mereka buat sesuatu, mereka akan bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Okey. Harap cukup sekadar itu untuk hari ini, insya-Allah. Mudah-mudahan sidang pendengar faham apa yang kita baca hari ini, iaitu jampi dengan membaca beberapa potong ayat Al-Quran terhadap orang yang disengat binatang berbisa, dan juga orang yang ditimpa ataupun kena penyakit gila. Gila ni maksud dia umum, iaitu sama ada meracau ataupun dia akal dia tak betul, ataupun dia lembam dan seumpamanya. Kita baca Al-Fatihah dengan niat untuk Allah Ta'ala sembuhkan dia. Baik, cukup sekadar itu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah daripada apa yang kita baca hari ini, apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan apa yang kurang tentang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya mohon maaf. Kalau ada salah silap, mohon dibetulkan. InsyaAllah sama-samalah kita bermuzakarah untuk sama-sama kita mengambil faedah daripada kitab Al-Azkar ini, insyaAllah. Dan kita akhiri dengan sama-sama selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Allahumma salli afdal salatin ala asharil makhluqati ka sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakumullah khair jaza. Terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati waktu kalian. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.